Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita boleh bersama-sama kumpul di dalam sebuah masjid supaya kita bersama-sama mudarasah akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Taha. Setelah daripada kita dengarnya peristiwa benda hak berlakulah di antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, ambil semenjak daripada ayat yang ke 36 tarik mari sampai kepada ayat 44 dan sampai kepada ayat 48. Itu tu nak royak kata permulaan sekali-kali itu Musa tu berdoa lah mula-mula sekali kepada Allah. Setelah dia tu boleh jawab terkuasa. Lepas daripada Musa ni dapatnya retah dan dia tu berdoa apa Tuhan beri kepada dia. Tuhan pun retahlah suruh dia pergi jumpa dengan Firaun supaya mengajakkan Firaun dengan cara perkataan yang lemah lembut dan sebagainya supaya Nabi Firaun tadi itu boleh terima. Lepas daripada tu Allah Ta'ala ni royak pula lah hal kata Musa ni berasa duk wawih di hati, berasa takut, berasa tak sedap di hati, kata nak berjaya kedak ni pergi jumpa dengan Firaun ni sekali ni. Apabila gitu Tuhan pun dia kata tak apa, gilah aku suruh gi ke gi lah. Tu insya-Allah berjaya tu kalau mu gi. Seolah gitu. Sampai kepada ayat yang ke 51 kita berhenti baru ni. Malam ni insya-Allah kita akan mula ayat 51 lah. Ayat 51. Perbincangan di antara Firaun dan Musa. Kita nak mari tengok perbincangan apabila jumpa sungguh di antara dua pihak ni sama-sama tokoh ni. Hak ni tokoh hak nak bawa kepada jalan syurga, hak ni tokoh nak bawa kepada jalan api neraka. Apabila jumpa dua ni rupa lagu mana? Mari kita tengok Tuhan nak royak lagu mana kepada kita. Cuba kita pakak tengok ayat yang ke kita nak mula baca ayat yang ke-49 lah supaya nak masuk pada cerita sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. InsyaAllah kita berhenti situ dulu. Kita tengok pada ayat yang ke-49 tu. Ayat 49 ni permulaan perbincangan di antara Firaun dengan Musa. Perbincangan di antara Musa dengan Firaun. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang hal Firaun bahwasanya dia kata bagi Musa. Jadi Firaun lah orang panggil kata orang mula buka perkataan. Dia mula buka perkataan setelah daripada Musa tu mengajak dia supaya patuh kepada perkataan Tuhan. Lalu Firaun ni cengah. Cengah akan Nabi Musa AS dengan mengengkarkan ada Tuhan yang mengadakan Allah ini. Apabila dia kata lagu tu Tuhan apa sebutlah. Sebut dalam ayat 49 tu Tuhan kata kan? Qala famar rabbukuma ya Musa. Berkatanya oleh Firaun, qala di situ makna Firaun salah. Famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhanmu kedua-dua? Makna kuma tu makna siapa Tuhanmu kedua-dua? Dua di sini makna Firaun itu Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Itu makna kama rabbukuma. Datang dengan Rabbu di sini ni tak kata qala fama ilahukuma ya Musa. Ya beza di antara dua bahasa ni. Kalau kata ilahukuma makna kata tempat kita ibadat. Apabila kita nak mengibadat kita guna ilah. Tetapi kalaulah kita nak mengaturkan, nak kira balik mengatur, menggawalkan, menjadi mengadai, meniada, mengakak, mewak turunkan, kena pakai kalimah Rabb. Kena pakai kalimah Rabb. Maka Firaun ni tanya, "Famar rabbukuma ya Musa?" Tuhanmu ni pia, wahai Harun dan Musa. Tetapi khitab di sini kepada Musa seorang. Kenapa? Kerana walaupun Harun itu fasih cakap akan tetapi sifat berani nak lawan Musa tak leh. Jadi Allah kata Allah Ta'ala ni suruhnya Musa ni berjumpa dengan Firaun supaya nak mengatakan perkara-perkara hak Tuhan suruh ya. Musa rasa tak berani sebab dia tahu kata dia tak fasih. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, Tuhan kata. Dan saudara aku iaitu Harun dia lebih fasih daripada aku bercakap. Tetapi
Pendirian nak lari tak leh, nak lawan Musa tak leh. Sebab itulah Firaun ni orang cerdik. Orang cerdik ni dia khitab kepada dua, tetapi apabila dia tuju nak tanya perkataan, dia tanya, "Ya Musa, wahai Musa." Siapa Tuhan muka dua-dua wahai Musa? Tanya akan Nabi Musa AS. Harun duk dia. Apabila Allah Ta'ala itu tanya, itu apabila Firaun tu tanya dengan ini cakap ini perkataan, selalu dah lah Musa ni jawab selalu dah kepada Firaun apa hak Firaun duk berasa kata terlekat dia dalam hati. Duk berasa terlekat dalam hati nak tahu tu. Di sinilah dalil kata Firaun ni engkar adanya Tuhan. Engkar tadi itu dengan bibir mulut, bukan engkar dengan hati. Sebab iman di sisi ahli sunnati wal jamaah mazhab salah ni ya ada 5 semua iman di sisi kita. Al-iman indana di sisi kita al-qawlu bil lisan. Kita kena tutur dengan lidah. Wat tasdiqu bil janan. Kita kena benar dengan hati. Wal amalu bil jawarhi wal arkan. Kita kena buat dengan anggota. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia tambah iman dengan sebab kita mendekati Tuhan. Wa yanqusu bil isyan. Dan jadi kurangnya iman kita apabila kita berlakunya maksiat. Iman di sisi kita gitu caranya. Lalu apabila Musa tu dikena tanya perkataan oleh Firaun, sedangkan Firaun itu engkar akan kejadian Tuhan dengan bibir mulut dia, tapi hati tak ada engkar. Orang takabur gitulah. Hati tak ada berapa mana balik dalam, tapi balik luar tak tunjuk kata dia lekeh dan sebagainya. Musa tahu hak tu. Sebab orang kita ni apabila ada pengajaran, ada khibrah orang panggil, adanya perasupakan, dia tahu kata orang ni lagu mana, baca tubik. Musa wak kira sini dulu. Ya kecek, kita cara kecek lah dia kata. Ni. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ni sifat Tuhan. Qala katanya Musa alaihissalam, Rabbuna, Tuhan kami ni hak mengutuskan kami mai jumpa dengan wahai Firaun, allazi a'ta kulla syai'in. Tuhan yang memberikan akan tiap-tiap sesuatu kepada makhluknya, Tuhan beri belaka. Allah kata nak membantahkan Firaun. Bantah ni makna faham dah, makna kata nak cengah Firaun hak dia dak mengaku kata ana rabbukumul a'la. Dia mengaku kata dia belaka, dak wi makan, wi minum, wi tempat kediam, wi pakaian, wi gaji, wi gapo kepada wahai kepada manusia di kalangan Bani Israel. Firaun mengaku gitu. Lalu Musa ni nak buai tubik sifat tu daripada hati Firaun. Ada riwayat kata aku belaka ni, Musa nak sapuh tubik. Sapuh tadi itu rakyat pakai dak dengar belaka ni. Bukan mana Musa duk kecek di antara dia dengan Firaun saja, dak rakyat duk dengar. Sebab itulah pendakwah tadi itu terkadang kita tak ada tuju kepada orang ada depan kita, kita tuju orang duk sekelilingi kita tu. Di kalangan pengikut-pengikut tadi itu. Lalu Musa kata, Tuhan aku ni, dan Tuhanmu lah juga. Sebab ia kata Rabbuna, tak ada kata Rabbi. Cuba kita tengok uslub Quran hak Tuhan kecek tu. Susunnya Tuhan kecek tu cerdik cara pakai akal. Tuhan aku dan Tuhanmu, sebab tu mari dengan na di sini ni. Tuhan yang memberi akan tiap-tiap sesuatu. Apa mana tiap-tiap sesuatu terhadap makhluk dia? Makna kita ni ada dalam 5 perkara. Manusia berhajat kepada makan 1, berhajat pada minum 2, berhajat pada pakaian 3, berhajat kepada perubatan 4, berhajat pada tempat kediaman 5 ni. Dia tak lari manusia. Kalau bahasa siapa panggil pacai yang cheap. Ya 5 perkara ni. Duk pusing kau tu lah hidup pe manusia, tak lari. Lalu Allah Ta'ala suruh Musa kata kepada Fir'aun kata, Tuhan yang memberikan semua perkara tadi terhadap hamba dia. Subhanallah.
Beri belaka. Sebab itulah Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata kan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Aku bagi semua dah benda hakmu nak, wahai manusia. Mana benda hakmu berhajat, aku bagi belaka. Tapi manusia ni tak syukur kepada Tuhan. Suka zalim serta kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musa nak membangkit peringatan di sini. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Makhluk dia thumma hada. Lepas pada tu Tuhan hidayah. Hidayah di sini katanya ulama at-tafsir, hidayah ni ada hidayatu ammah, hidayatu khassah. Hidayatu ammah makna lagu mana? Pertunjuk. Hidayah ni mana? Pertunjuk. Pertunjuk ni mana gana? Jalan keluar. Jadi hidayah di dalam agama kita ni ada berbagai-bagai hidayah. Hidayah pertama mana hidayah kepada umumul makhlukat, dengan umum makhlukat. Makhluk semua tu hidayah belaka. Lagu mana? Cuba misal satu. Seumpama apabila budak ni tu baik daripada perut ibu dia, selalu tak kena dah hajar. Mulut dia pergi selalu dah kepada labu susu ibu dia tadi. Tak ada dia dah hajar. Dia yang hajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala yang mengajar. Itu makna thumma hada. Bui hidayah ammah orang panggil. Tengok burung cara cari makan dia, manusia cara cari makan dia. Cuba kita perhati pada hidup kita sendiri. Putar kau tu pusing kau ni hanya boleh cara-cara nak buat rezeki, cara-cara dia. Mikir kau tu mikir kau ni ada jalan keluar. Semua tu masuk di dalam ayat yang kita dok ngaji ni, ayat yang ke-50 thumma hada tu. Satu lagi orang panggil hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ni makna gana? Makna tunjuk ke nak buat baik. Tapi tak kuasa kita nak buat sungguh. Tapi tunjuk nak buat boleh. Wayak kata ni jalan baik ni buat gini, jalan baik buat gini, jalan ni buat baik gini. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk pak saudara dia. Jalan nak lepaskan mu wahai Abu Talib, nak lepas mung daripada seksa mengucaplah dua kalimah syahadah. Tapi dak ya tak. Nah, dak tu makna kata hidayah irsyad tak kuasa manusia walaupun Nabi sendiri pun. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Tuhan kata kan? Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tak kuasa nak menghidayahkan siapa yang engkau hendak. Hidayah apa situ tu? Hidayatut taufik. Nak gerakkan hati nak buat, hak tu kerja Tuhan. Bukan kerja manusia. Kerja Nabi tunjuk gitu, tunjuk gitu. Sebab tu dalam surah lain Tuhan kata wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah boleh tunjuk manusia biasa, tok guru ustaz, semua para imam, para jawatan kuasa, semua boleh tunjuk. Kata jalan molek gini, tak molek gini. Tetapi dia nak boleh buat, tak boleh buat, itu duduk di tangan Tuhan. Orang panggil apa tu? Hidayah umpama tu panggil hidayah tu irsyad. Bukan makna hidayah tu at-taufiq. Hidayah tu taufiq, gerak ke hati nak kerja sungguh. Terkadang kita dengar mari semaya di masjid dalam bulan Zulhijjah ni, awal-awal ni lebih daripada kita buat amal di mana-mana. Walaupun dalam bulan Ramadan pun tak boleh nak adu. Tahu. Tapi nak boleh buat sungguh. Tu berhajat kepada hidayah tu taufik. Hak kita nak minta daripada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim tu lah. Sebab tu Quran ni ia pelaga ke habis. Fatihah ia belaga dengan surah Taha ia belaga mana kata duk jadi satu sedaging. Bukan makna belaga, makna kata tak boleh masuk pergi mari. Tak. Terkadang orang tanya kita, orang usik-usik kita kata, hei orang Islam, mung iktikad kata Quran mung tak belaga sama sendiri ke? Kita pun kata ya. Daripada puak-puak hak biasa kata mengaji Islam tapi bukan Islam. Ya tanya kita. Banyak di luar-luar negara. Di Malaysia kita ni ada. Mengaji ulumul Quran pagi kita pernah raya ada. Petang semua berhala. Apa nak buat kan? Yang ngaji bahasa itu. Lalu ya ambil ayat habis tak ni ambil ayat habis summa hada, ayat hidayah tadi itu ya nak isbat atau Quran ini belaga sama sendiri. Lah mana yang ambil? Cuba kita tengok. Boleh faham bayar ni?
Boleh nampak tak? Jadi Allah Ta'ala wayak kepada Nabi dia, kata wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah boleh tunjuk manusia kepada jalan hidayah. Tiba-tiba Tuhan nafi di dalam suratul Qasas, saya kata wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hak di sini Tuhan isbat kata Nabi boleh nak tunjuk. Di sini Nabi Tuhan nafi daripada Nabi sifat pertunjuk. Di antara dua ayat ni kalau kita tengok dengan kacamata kita seolah terbelawai lagi mari. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Bagaimana kita nak hipung di antara dua ayat tu? Sebab Quran sama sekali tak belaga sama sendiri. Sebab Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tak tadabburkah kepada Quran? Quran ni kalau mari lain daripada Allah Ta'ala, ia berlawai sama sendiri. Maka jawabnya, hidayah hak Nabi isbat, hak Tuhan isbat bagi Nabi tadi itu dinamakan hidayah tu irsyad, hidayah pertunjuk saja. Hak Tuhan nafi daripada Nabi itu apa panggil hidayah tu taufik, nak gerakkan hati boleh buat kerja. Maka capur boleh, tak ada masalah. Tak ada belaga. Ayat Quran tak ada belaga. Marilah ayat mana-mana pun dalam Quran kalau kita ngaji dengan cara molek tak belaga. Abadan, sama sekali tak belaga. Itu makna kata summa hada. Musa pun royak ni, royak kepada Firaun. Lalu Firaun ni pun tanya lagi. Tanya lagi nak jadi gonye pegangnya Musa. Pasal dia. Kita apabila masuk depan orang biasa kerah lagu ni, terkadang kalau kita tak kerah sungguh, dia gonye lah kita sendiri pun. Firaun kata lagi. Qala fama balul qurunil ula. Katanya Firaun ayat 51 tu, kalau begitu bagaimanakah keadaan orang dulu-dulu tu? Tak ada ibadat kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mana? Dan mudah ayat kata Allah Taala belaka semua Allah. Kok mana? Ya wak tanya. Qurunil ula mana? Korong hak dulu-dulu. Pasal saya panggil setawat tipan mah. Benda hak dulu, hak lepas-lepas dah. Qala fama balul qurunil ula. Lalu Musa pun tak senyap. Ni sedap sungguh kalau orang faham. Di antara tokoh sama tokoh yang kecek tu baik buku sungguh. Lah mana? Musa pun jawab. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Berkatanya Musa, hak tu ilmu dia tu sakut baut dengan Tuhan. Aku tak nak ada dakwa sini. Mu tak nak ada dakwa gapo terhadap aku. Salah apanya akunya? Orang dulu lepas mari dah dia kata. Apa salahnya aku? So umpama orang kita tok nenek ke tak molek ke gapo misal kata. Hai kita jadi orang salah jadi gapo, apa salahnya? Tak ada gapo. Kalau nak buat kira gitu gak, ayah Nabi Ibrahim Azar tu orang jual berhala besar sekali. Duk dalam negeri Suria zaman tu. Apa tak salahnya Nabi Ibrahim mari daripada kok tu? Tak ada salah gapo. Apa salahnya Abu Jahal lagi, Abu Talib lagi tak terima Islam? Apa salah dengan Nabi Muhammad? Musa ni jawab dengan penuh-penuh mula kata, qala ilmuha, ilmu dia tu salah Tuhan lah. 'Inda rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitab. Apa makna fi kitab tu? Ai fi lauhil mahfuz, ada di lauhil mahfuz. Tercatat siap-siap dah mutasa tanyalah Firaun hak ni. Tak kena duk bimbang dah. Aku mari ngajakmu supaya nak wimu tu beriman dengan aku. Tak satu baik luar peraden. Tu baik daripada isu luar. Isu mana peraden luar. Qadiyah suku. Tak boleh lagu tu. Ya orang kita ni ahli batil ni, dia biasa nak siksek semata. Ya liar, dia biasa gitu pabelok ke. Licing lah. Kekok tu, kekok ni, kekok tu, kekok ni. Musa je pegang peraden boleh. Pegang nuktah boleh. Tak tu baik, pasal lagi kanun lah. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wala yansa. Tidaknya Allah Ta'ala itu cacuk. Tuhan aku ni tak cacuk. Tu mana la yadhillu, tak cacuk. Cacuk ni nyanyuk pun boleh jadi orang kita. Nah, tak ingat ratik berapa kata lah. Nyanyuk lah kita kata la yadhillu di sini. Wala yansa, dan Tuhan tak terlupa. Dalam ayat 2 ya, hak Tuhan kata dia tak terlupa. Satu dalam surah Taha ni. Yang kedua dalam surah Maryam. Tuhan kata wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan engkau itu tak terlupa. Jadi
Ayat hak kata terlupa kita dah baca dalam ayat sejadah tu ke? Inna nasinakum. Sesungguhnya aku terlupa akan kamu dalam surah sejadah. Kita terkadang dengar ke daripada email kita baca pagi hari Jumaat tu, inna nasinakum kok mana pula? Nasullaha fanasiyakum nasullaha fanasiyahum. Mereka itu terlupa Allah, maka Allah telah terlupa mereka. Kok mana pula? Di sini ayat kata tak terlupa, ayat nu tu ayat kata terlupa. Bagaimana pula belaga pula ke ayat Quran? Tak. Tak belaga. Cara mana tak belaga? Ni kita nak ngaji sebagai ilmu tafsir, yang ngajilah ni. Ilmu tafsir ni kita kena pelaga di antara ayat dengan ayat. Apabila nampak ada muskilah, kita orang ngajar ni kena buka lalu. Cara gini, cara nak gini, buat gini, supaya tak jadi kelangkabut orang ngaji. Ni makna kata kita mengaji ilmu tafsir sungguhlah balah ni. Jadi jawabnya hak Tuhan kata la yadhillu rabbi wa la yansani, ini orang panggil ayatun muhkamat. Ayat apa? Ayat muhkamat. Adapun nasullaha fanasiyahum, terlupa Allah Taala, mereka itu terlupa Allah, maka Allah Taala terlupa mereka, ini panggil mutasyabihat. Lagu mana kita nak kembali? Ulama tafsir dia kata nasullaha fanasiyahum. Cuba kita perhati molek. Orang terlupa Tuhan, maka Tuhan terlupakan dia. Itu makna kata makna sepatah lalu. Makna sepatah lalu tu gitulah. Tetapi maksud dia tadi itu, adakah maksud hak seperti kita faham? Ayat Quran nak lagu tu? Tak. Tuhan tak ada nak lah tu. Nak lagu mana? Nak rakyat kata mereka itu wak lupa Tuhan, maka Tuhan wak lupa dia. Sebab apa? Sebab kalau orang terlupa sungguh, Tuhan ambil salah tak? Tak. Mana dalil kata Tuhan tak ambil salah? Dalam awal surah Baqarah. Tuhan kata kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hei Tuhan, jangan ambil salah lah aku kalau aku terlupa ataupun aku salah. Maka apabila kita salah ataupun terlupa, Tuhan tak ambil salah. Tiba-tiba Tuhan ayat di sini nasullaha fanasiyahu. Mana orang ni terlupa Tuhan, maka Tuhan nak ambil salah terhadap dia. Maksudnya kata belaga pada akal fikiran kita kata dua ayat ni sebenarnya tak. Sebab apa? Di sini mana wak lupa. Terlupa dengan wak lupa supa tak payah. Hai tak supa. Kita terlupa makan, minum dalam bulan puasa, tak batal ijma' ulama. Sebab kita terlupa. Tapi kalau kita buat lupa, boleh. Ni masalah. Itulah makna kata hak Tuhan raya kata la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan kita tak lupa dan Tuhan itu tak cacuk. Hei Firaun, Tuhan aku ni tak lupa, tak cacuk. Ni nak ayat. Kemudian kita nak praktis situ sikit. Sini kita nak tengok sikit dah. Kenapa kau ayat yang mula-mula tadi itu Musa kata qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Di sini Musa kata qala ilmuha 'inda rabbi. Dia tak kata 'inda rabbina. Apa? Rusia gapo di situ? Rusianya cuba kita tengok. Mula-mula tu nampak ke Firaun kata kepada dia, nampak tak ada kelajak mana? Nampak tak ada kelajak mana? Mana kata Tuhanmu Tuhan aku ni gini. Tetapi ayat yang kedua ni qala fama balul qurunil ula, jadi kelajak tajawaz. Mana kelajak? Firaun ni kelajak dah ni. Lalu dia ambil sangguan Tuhan tu hak aku seorang pada bukan hakmu. Salah gitu. Salah kata qala ilmu 'inda rabbi, di sisi Tuhan aku. Tak ada Tuhan kami tak kecek dah sini. Tu di antara dua ayat, cuba kita perhati dekat-dekat ayat tu, tapi Tuhan guna hak tu di sini guna ya mutakallim rabbi. Tak sama tu. Ni cara-cara kita nak perhati tadabbur ke ayat Quran gitulah. Satu kalimah ke satu kalimah. Habis di situ. Kemudian Musa nak sempurnakan cakapan dia. Nampak tak erti berdoa ni, nampak Firaun ni. Nyagi tanya benda-benda hak bukan-bukan ni. Allahnya jadi orang kita ni tak reti berdoa ni kena syarah banyak sikit. Halah mana? Musa syarah sini. Dia kata allazi ja'ala lakumul arda mahda. Apa makna allazi ja'ala lakumul arda mahda? Ini perkataan ni kita dengar ayat Quran tu
daripada kesempurnaan perkataan Nabi Musa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala tak kala Firaun tanya terhadap Tuhan dia. Ya wayak dah ke dulu allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Lalu Firaun itu i'tirad mana membantahkan, katkan. Seolah kata dia katkan perkataan hak Musa. Lalu Musa bagi sifat sah lagi. Sifat Tuhan sah lagi. Gapo sifat Tuhan sah lagi? Hak Tuhan buat. Nih, allazi ja'ala lakumul arda mahda. Allah yang menjadikan bagi kamu itu bumi yang mahda. Apa mahda? Mana boleh kita buat makan ni atas dia. Boleh kita buat kebun, boleh kita buat umur, boleh buat masjid, boleh buat tu, buat ni. Itu makna mahda. Makna kata mahdan ni menjadikan tempat kediaman sebagai hamparan. Mahdan ni makna hamparan supaya kita hapatika tu ke? Hapatika gipata tu gitu tu makna mahdan. Wasalaka lakum fiha subula. Dan Allah Ta'ala membelahkan bagi kamu, hei manusia, pada bumi itu jalan-jalan. Jalan hak kita duk mari, pergi ke masjid, pergi kano, pergi kotu, pergi kat ni, Tuhan belakang tu buat tu. Terkadang kita kata, oh molek peng-pan hak jalan ni ke, peng-pan dia tu, mana kata comel kalau kita tengok di atas udara ni. Semua tu hak mengajar tu Allah Ta'ala hak mengajar. Hak boleh buat lagu tu, manusia boleh reti buat lagu tu Tuhan mengajar. Tuhan sebut dalam Quran. Wasalaka lakum fiha subula. Dua dah. Musa bakit sifat Tuhan dia. Apabila tak reti kena royak banyak sikit. Wa anzala minas sama', dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit. As-sama' di situ bermakna sahab. Sahab namanya awal. Awal lah. Ma'an akan air. Fa akhrajna bihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan aku ni mengeluarkan dengan air tadi itu azwajam min nabatin syatta. Akan pasangan-pasangan daripada buah-buahan yang berbagai-bagai warna-warni, berbagai-bagai mana rupa. Jadi pokok kayu kita ni keson, dokmai ataupun gapo panggil bahasa Melayu kita beja. Keson, dokmai itu mana kata bunga dia, itulah beja dah. Bunga dia tadi itu ya ada lelaki ada perempuan. Ni hak makna Allah Taala kata fa akhrajna bihi azwaja. Tu makna kata ada gu dia. Ada gapo ada gu dia. Itu makna seperti lalulah sebagaimana apa yang dikatakan oleh ahli tafsir di sini. Jadi berbagai-bagai daripada buah-buahan. Syatta ni mana berbagai-bagai. Boleh kita tengok sungguh. Buah tu buah ni daripada tanah yang satu, daripada air hak tula, dekat-dekat tapi buah berlain ni. Itu makna kata kalau kita mikir tu, itulah makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga esok buah satu ya rupa, tapi apabila kita makan tiap-tiap kali warna apa yang kata perasaan berlain ni. Perasaan berlain ni. Hak tu makna kata dalam syurga esok lah. Dalam syurga esok ni ada banyak buah-buah kayu dalam tu. Seterusnya daripada perkara yang dikatakan oleh Musa ni membangkitkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata lepas pada tu Tuhan nak royak pula lah, kata aku jadikan buah-buah kayu itu berpasangan berbagai-bagai tadi itu. Tuhan suruh buat gapo? Kulu, makan olehmu hei manusia. Ni Tuhan suruh makan. Tapi kulu gapo? Di sini mari dengan am, mari dengan cara umum. Tetapi Tuhan kata kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Maka benda hak molek daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu wahai manusia. Jangan kata lepas tu dia mau jual daun ganja daun gapo apa tak boleh nak makan. Tuhan kata kulu juga ni. Hai bukan. Sebab ayat lain mentafsirkan ayat di sini mana kata makan perkara yang jadi tayyibat. Dalam ayat lain dia kata fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Maka olehmu akan perkara yang aku kurniakan kepadamu benda halal lagi molek. Tengok hukum tadi itu mengikut syarak ya betul molek. Kemudian balik hak nak jadi manfaat bagi jasad pun kena pilih hak molek juga. Tu ayat siap-siap dah. Wara'u an'amakum, dan memeliharakanlah kamu, makna beri makan kepada binatang ternak ke kamu juga.
Kita makan buah kayu, terkadang kita lebih tahu puak-puak dia makan kan. Begitulah an'am di sini mana binatang ternak ke. Daripada kambing, lembu, kibah, biring kata gilah, itu mana an'amakum. Kemudian Tuhan kata gana pula di sini. Tuhan belaka dak makan kepada kita, makan kepada binatang ternak ke kita. Semua daripada Tuhan belaka, tapi manusia tak khabar. Makan tapi tak khabar, pakai tak khabar, guna pun tak khabar, duk berasa kata hak kita. Duk berasa kata semua tu hak kita belaka. Dak. Semua itu daripada Tuhan belaka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat gapo hak mari kepada kita, malaikat daripada Allah Taala belaka. Sebab tu kita kena tani, walaupun kita muda, walaupun kita dewasa, walaupun kita orang tua, orang lelaki, perempuan, kena tani benda ni. Jangan duk kira banyak, kena tani benda ni, jadi khabar. Tak khabar ni kaya dengan hidup pada dunia, punah. Hidup pada kita punah. Go kita bukan dunia, akhirat. Al-akhirah tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ghuluwan fil ardi wala fasada. Akhirat esok kita nak hidup sungguh, bukan dunia. Sebab itulah kita marilah pakat buat kebaikan masa kita hidup dunia. Terkadang kita tak sewi langsung masa ke Tuhan. Lepas mengorek sultan, orang nak dengar ayat-ayat Quran sikit, tak se. Rugi kita kalau duduklah tu. Mikirlah kita pakat mikir sendiri. Tak kira hak lelaki ataupun perempuan, muda tua kena mikir belaka. Sebab kita kena duduk pergi semata ni. Kita tak nak duduk sini. Kalau kita pakai nak duduk sini, tak apalah nak duduk lagu mana duduk lah. Duduk, kita nak pergi. Sore Tuhan panggil kelik. Sebab itulah kita kena duduk gaduh tu. Kalau kita tak bergaduh, ni gapo lagi kita nak tinggalnya, tak ada dah. Ni perkara yang kita kena sedar dah, kita sebagai manusia. Kerana benda-benda lagu ni benda yang Tuhan dah mengingati dalam Quran dia dah. Sampai masa kita tak boleh nak dakwa gapo dah lah. Lalu Tuhan kata, inna fi dhalik, sesungguhnya di makian itu, dhalika tu nunjuk di atas gapo. Yang pertama Tuhan jadikan bumi sebagai hamparan, mula-mula sekali. Yang kedua Tuhan jadi di atas muka bumi ini jalan ni kita nak pergi kau tukar ni. Yang ketiga Tuhan buat turunkan air daripada langit sampai ke boleh keluarnya buah-buahan berbagai-bagai rupa. Kemudian Tuhan wi makan pula kepada kamu, dan Tuhan beri pula kepada binatang ternak ke kamu makan juga. 5 nikmat di sini. Itu mana kata inna fi dzalik la ayatil li ulin nuha. Ini ni adalah keterangan bagi mereka yang ulin nuha. Apa makna ulin nuha? Orang yang ada akal fikiran yang waras. Ada boleh mikir. Orang kita ni kalau dia tak boleh nak mikir, payah juga. Sebab itulah musuh Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok sekarang lala ni dia nak buat lagu mana? Tak sewi jadi. Orang manusia tadi itu tak sewi pandai, tak sewi cidik. Ataupun tak sewi bahagia hidup dalam dunia, pasti dia kena menjadikan kita sebagai orang yang mabuk pening. Sebab apa? Dia sakut paut dengan Yahudi. Nah, kita orang Islam kena tahu. Orang Yahudi ada satu kitab nama kitab Talmud. Talmud ni kitab yang catat perlambagaan era catamanun orang Yahudi duk berlaku di atas muka bumi lala ni. Orang Tunisia terjemuh, boleh sejumlah banyak tu. Ada kitab tu lebih besar ni boleh. Kemudian dia ambil tindak care sampai ke tak boleh duduk dalam negara apa nama, banyak perkara lah, kita tak usah sebutlah situ. Tapi isi kanunnya hak dalam kitab Talmud tu gapo ada ayat. Ya rakyat hak besar sekali pegangnya mereka ini iktikad kata semua orang bangsa lain pada Yahud binatang ternak ke. Binatang ternak ke. Sedangkan Tuhan itu memuliakan kita sebagai anak Adam dalam Quran kita. Dia mengaku kata dia ni kekasih Allah, yang mengaku kata dia ni anak Tuhan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ni adalah kekasih Allah, anak-anak Allah. Lalu Tuhan suruh Nabi Muhammad tanya, "Qul falima yu'adzibukum bizunubikum?" Tak kenapa kau Tuhan mengazabkan puakmu wahai Yahud?
Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan mung tu salah satu daripada manusia yang aku berjadi yang Tuhan berjadi juga. Bukan lebih gapo dak buat mung. Sebab itulah semua apabila dia boleh retah semua atas muka bumi ni, nak buat lagu mana we manusia jadi binatang? Nak menghilangkan akal manusia. Sebab tu ya buka bilicing sekarang ni. Benda nak memunahkan akal. Patut guru kita setengah-setengah ni tak pandai nak kecek kata, tak tahu akik kata, tak ada gapo. Orang tanya hukum gapo, hukum untuk uranya ni. Cuci. Kalau boleh kocek pun tak apa. Semaya sah. Tak kalau kita kecek lagu tu, anak pemuda-pemudi tadi itu nak faham lah mana. Kita sebagai tok guru besar kecek dengan itu perkataan. Maslahat tadi klik ke siapa? Membawa kepada anak pemuda-pemudi kita di kalangan orang Islam kita ni lah jadi mabuk, jadi hilang akalnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab perkataan kita yang keluar lagi sebagai petua tak faham wakil. Tak faham suasana. Sebab itulah ulama ni yang nak jadi ulama nak waktu baik hukum daripada Quran yang nak faham dua perkara. Yang pertama nak faham isi kandungnya Tuhan ni. Dah habis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kena faham suasana hadap berlaku gapo. Sebab tu dalam kaedah agama kita ni ada babus saddiz zara'i. Kita nak tutupkan pintu. Walaupun pintu tu kita boleh nak lakah lagi, tapi kena tutup pintu ni. Sebab pintu fitnah. Nak kira ayat boleh kata, ranyo ni asal cuci. Buah dalam, pak pek beluk pun sedap makan. Tak apa kita kecek lah tu. Maslahat klik kepada siapa? Ini perkara-perkara yang jadi malu muka umat Islam selatan kita. Ya Allah, minta Tuhan jauhlah daripada tu. Jangan kita kecek lagu tu perkara-perkara yang nak memunahkan. Buka pintu yang anak muda, pemuda-pemudi kita ni, hilangkan akal. Orang kita apabila hilang akal, tak ada boleh buat kerja apa lah. Cukup duduk situ, rugi masa. Nanti tunggu aja. Tu maknanya gitu. Kemudian, li'ulin nuhani, mana orang yang mempunyai akal fikiran. Mana kata orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Lepas daripada tu, Tuhan nak kata pula sikit. Tuhan kata kan, minha khalaqnakum. Daripadanya, yakni daripada mana? Yakni daripada tanah itu kami menjadikan kamu. Di sini dalil besar sekali kata kita sebagai manusia daripada tanah. Daripada mana? Daripada tanah. Ni terkadang kita pegang mari lama dah kata manusia asal daripada tanah. Mananya ayat Quran hak tu heraya? Sini. Ini ayat 55 ni daripada surah Taha ni, itulah makna kata kita daripada tanah. Lepas daripada tu Tuhan jadikan kita daripada tanah, hidup berbagai-bagai bangsa-bahasa dan ada umur dia. Sebagaimana Tuhan kata dalam surah Al-A'raf, Tuhan kata qala fiha tahyawna. Di dalam bumi lah kita pakai hidup kita. Lepas pada tu wa fiha nu'idukum. Dan pada bumi lah Allah Taala akan kembali kita klik semula. Sebab itulah betul dengan fitrah, asal kita daripada tanah, apabila mati dikembamikan di dalam tanah. Dikembamikan di dalam tanah. Masuk manusia itu ke dalam tanah semula. Hingga Nabi Muhammad pun duduk dalam tanah juga. Tanah di dalam tanah juga. Makna kata wa fiha nu'idukum. Pada tanah itulah kami mengembalikan kamu wahai manusia. Rasa kedebek. Kita apabila duduk tah dunia ni, jijak dunia ni, jangan takabur. Sebab akhir sekali dunia akan kata, bumi akan kata, mu tak apalah hari ni mu kedebel atas muka aku. Satu hari mu dalam perut aku nanti tengoklah kata. Tu manusia. Sebab tu Tuhan lari dalam ayat satu lagi Tuhan kata, wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan duk jalan menengok di atas muka bumi. Kalau mu jalan menengok tadi pun mu jijak bumi tak ada pecah kali. Mu tak ada tinggi sama dengan bukit kali sebagaimana Tuhan raya. Itu maknanya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanahlah Allah Subhanahu wa taala nak mengeluarkan kita pula sekali lagi. Ni kita. Daripada tanah, kembali kepada tanah, daripada tanah kita keluar tu baik sekali lagi. Taratan ukhra ni keluar sebagai kekal abadi, tak mati dah lepas dah ni. Sebab tu apabila kita boleh masuk syurga, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah ya rabbal alamin. Makna kata
Tuhan kata, malaikat tu kata, khuludun bila maut. Dia kata. Masuk dalam syurga tak mati dah. Juga masuk dalam api neraka, nasallallahu taala salamul afiyah, tak mati juga. Sama-sama tak mati. Sebab itulah Tuhan raya di sini, minha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepas daripada tu ada masa lagi sikit, 10 minit insya-Allah. 10 minit insya-Allah kita mai tengok sikit ayat tu. Ayat yang ke 50 ni. Di sinilah apa nama Musa tadi royak habis cakap dah kepada Firaun supaya nak dia itu boleh mikir, boleh reti. Tetapi Firaun tak reti juga. Pasti kena waktu bik mukjizat dalam sini. Di sini mari mukjizat hak Tuhan wi kepada Nabi Musa hari tu. Sinilah Musa nak tunjuk kepada Firaun kata, aku ni rasul sungguh bukan orang lain. Soalah gitu. Lalu dia kata kan, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ni makna kata walaqad arainahu, dan sesungguhnya kami mentunjuk akan Firaun tadi itu akan mukjizat bagi kami semuanya. Kullaha, semua waktu baik mai semua. Gapo ratik mukjizat hak Musa? Banyak. Daripada tukak dia, daripada tangan dia, daripada tu, daripada ning. Banyak hak Musa tunjuk uya tengok. Tetapi ahli tafsir ayat kata masa ning ni tunjuk belaka. Tetapi jadi lagu mana Firaun? Nak beriman, fa amana, dak. Fakadzdzaba, maka dia itu dusta, bakit bahong terhadap apa yang Musa itu tunjuk, wa aba, dan jadi aba. Aba jadi degil, tak sih. Apa nak buat lagu mana? Orang kita ni kalau dia tak guna akal fikiran, royak setara mana pun tak jadi. Sebab tu kita ni sebagai manusia mulia lebih daripada lebih daripada binatang ternak dengan sebab cara mikir. Kalau tak ada cara mikir, tak ada bedah ke apa? Seperti Tuhan katalah, ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih sesat pada tu lagi. Sebab apa? Lalai. Manusia Tuhan memuliakan dengan akal fikiran ni satu nikmat besar sekali. Tapi kita kena sungguhlah gunakan akal kita tu, kena sungguh. Jangan kita buat lalai mudah-mudah, tak boleh. Nah, kita jangan buat lalai mudah-mudah, tak boleh. Kemudian di sini dia kata, bawa mari nak Musa, nak Firaun tu tengok. Lalu Musa apabila dia nak lawan ni, lawan gini. Lawan lagu mana? Ayat 57 tu. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Oh, dia pakai-pakai situ lalu lah. Dia pakai lagu mana? Berkata oleh Firaun. Qala dalam 57 tu, Firaun tu, adakah patut wahai Musa mendatangkan kepada aku ni supaya nak mengeluarkan kami daripada negeri kami? Seolah kata mu nak keluarkan orang kami ni, orang aku ni daripada atas aku, hai Musa. Firaun ni dia reti. Kata Musa mai duk tunjuk mukjizat kepada dia tadi itu supaya nak ambil orang Bani Israel hak Firaun duk zalim tadi itu keluar tu baik jadi hamba Allah. Tak sah jadi hamba bagi Firaun. Lalu Firaun kata, mu wari sihir lagu ni hai Musa. Tak lain tak bukan mu nak cabut orang aku tu baik pada aku kan ni. Dia pakai pukul kata sihir. Lagu tu lah. Lagu tu cara tuduh tu lagu tu. Bisihrika ya Musa, dengan sihir bagi engkau wahai Musa. Ardina tu kena kepada negeri Mesir tu. Kena kepada negeri Mesir. Lalu Firaun pun kata lagi. Ni boleh ke dia lah. Boleh ke dia. Kata lagu mana? Tengok ayat yang terakhir insya-Allah. Falanatiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan su'a. Falanatiyanna, maka kami akan bawa datang kepada engkau hai Musa dengan sebahagian daripada sihir seumpama membawa datang.
Orang kita kalau tengok mata tadi, tengok tak mai deng, seolah kata tengok mata tak sapa. Tengok tak pandai tengok orang tadi tu dia dok berasa kata hak Musa wa'ri tadi itu kena kepada sihir, bukan mukjizat. Ha ni makna kata kita ni seolah kata nak sepak besi, hak ni dah. Kaki kita ni tak kerah pada besi jadi kacang dengan dia. Dia tengok tak tubik, dia makan kayu buruk-buruk gitu kali. Lalu ia kata, aku nak menjadikan faja'al bainana, maka aku nak menjadikan perjanjian di antara mu dan kami ni, hai Musa. Jangan duk jadi lari nah, apabila aku wari orang aku menjadi lari nah, Fir'aun uguk Nabi Musa. Nahnu wala anta makanan suwa. Aku, kami dan engkau tidak boleh menyalahi. Kalau janji mari dah, jangan menyalahi nah. Seolah dia uguk. Ni cara bercakap yang dia uguk. Lalu Musa kata, tak ada apa. Qala maw'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Musa tolak dengan ni. Tolak lagu mana? Tutup dengan ni. Kata Musa, tak apa. Hari penyajian kamu itu di antara aku denganmu, hari yang zina. Apa makna zina? Iaitu hari yang cerah. Hari tengah hari lah kita kecek, tak sewak. Perbincangan di antara mu dengan aku ni waktu malam. Nak cerah waktu duha. Waktu tu cerah malam lah, sedap tengok lah. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan dihipungkan akan manusia semua itu di waktu duha. Panggil mari belakang, panggil mari semua. Ini cara kita nak buat pertepungan hidup, gapo nak kecek gapo-gapo benda besar-besar, ya kena dengar belakang, nak hipung dulu. Ni sunnah para nabi-nabi dulu. Ni perkataan Nabi Musa. Nak royak gapo-gapo, berhipung dulu manusia, hipung dulu, barulah kita royak sekali lalu lah. Ni dok royak hipung tak berhipung, dok royak hak tu royak ni tak sapa kata, hanya pahal salah pula. Musa kata tak ada apa, aku tak lari cerak, tak usah bimbang. Aku tak lari, tapi mung tadi wari tok sihir hak jadi hebat-hebat sikit dah Firaun. Aku nak tunggu hari tu. Situlah Firaun sahut kata, ya tak ada apa. InsyaAllah juga pasal tu pun. Nah, sebab dia ni kecek pasal tu. Sebab orang Nasara, InsyaAllah juga. Duk laluan negara pun, InsyaAllah juga. Tetapi InsyaAllah pasal lain lah, bukan pasal kita dak lah. Apa aku tak lari, aku nak jumpa sungguh denganmu. Tak ada kena doa saya. Aku nak wari tok sihir hebat sekali. Musa saya lebih mek. Lalu Musa senyum. Dalam ahli tafsir kata Musa senyum. Tak kenal orang ni. Tak kenal orang. Aku nak hajar sikit salah gitulah. Lalu ayat 60 tu insya-Allah lah kita tangguh lepas raya lah pula insya-Allah seminggu lagi biidznillah taala. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Maka pada akhir ni sama-samalah kita siap sediakan hari kita nak puasa, iaitu hari Arafah ni, iaitu hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat ni kita pakat puasa dengan cara sebahagialah supaya kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala belaka, dan sama-sama kita maaflah selamat sambut hari raya Aidil Adha supaya kita itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan kita semuanya. Itulah orang yang kata harapan daripada majlis kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.